Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Muhammad Dihya Sahlan dalam Berita Pagi Sabah edisi Rabu 13 Mac 2024. Umat Islam di negeri ini diajak memanfaatkan bulan Ramadan sebagai momentum untuk meningkatkan kualiti ibadah. Dalam hantaran di laman Facebooknya, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata, bulan Ramadan merupakan bulan penuh berkah, kesabaran dan pengampunan. Datuk Haji Ji berharap kehadiran bulan yang mulia ini membawa kedamaian, kebahagiaan dan keberkahan kepada semua umat Islam. Sementara itu, Esko Agama Islam Negeri yang juga Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, Datuk Dr. Muhammad Arif mendoakan agar umat Islam dikurniakan kesihatan dan kemudahan dalam menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan. Turut membuat hantaran timbalan Ketua Menteri, Datuk Syah Hilmi Yahya yang menyifatkan bulan Ramadan penuh keberkatan bagi umat Islam untuk menambah amal ibadah masing-masing. Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jains akan menjalankan pelbagai program bagi mengimarahkan lagi bulan Ramadan yang mulia ini. Pengarahnya Jumain Abdul Ghani berkata, selain majlis berbuka puasa bersama umat Islam kurang berkemampuan, pihaknya juga akan menyantuni kumpulan yang bertugas dan tidak dapat berbuka puasa bersama keluarga. Jumain turut menyarankan pengurusan masjid dan surau melaksanakan pelbagai aktiviti keagamaan termasuk solat sunat tarawih. Saya menyarankan kepada ahli jawatan kuasa masjid dan surau di seluruh Sabah supaya kreatif untuk menyemarakkan masjid ini terutamanya dalam bulan Ramadan dengan mengisi program-program yang bermanfaat seperti tadarus Al-Quran, Qiyamul Lail, menyampaikan sedekah kepada fakir miskin. Sementara itu, Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri, Datuk Ruslan Muharram yang bertanggungjawab dalam Hal Ehwal Agama Islam Sabah berharap program yang diatur sepanjang bulan Ramadan ini akan membawa manfaat kepada umat Islam, khususnya mereka yang memerlukan. Program yang telah pun disusun atur di peringkat negeri, biasanya kita akan bersedia untuk datang dari daerah-daerah yang jemput kita untuk bersama-sama berbuka puasa kepada asnaf dan juga kepada anak-anak yatim dan bersama-sama oleh jawatan kuasa masjid di peringkat daerah di negeri Sabah. Sementara itu, bersempena bulan Ramadan ini, Focal Person Kebangsaan Kementerian Pendidikan Malaysia KPM, penglibatan ibu bapa komuniti dan sektor swasta PIBKS Negeri Sabah, Muhammad Arif Tun Sakaran menyerahkan 50 kotak buah kurma seberat 10 kg kepada surau dan ketua-ketua kampung sekitar Pulau Gaya. Majlis penyerahan kurma ini berlangsung selepas Perhimpunan Bulanan Pejabat Pendidikan Daerah PPD Kota Kinabalu di Sekolah Kebangsaan SK Pulau Gaya. Bercakap kepada pemberita, Muhammad Arif berkata, sumbangan tersebut sebagai penghargaan kepada komuniti pendidikan dan ibu bapa di pulau berkenaan yang sentiasa bekerjasama menjayakan program yang dijalankan untuk manfaat pelajar dan sekolah. Di Pulau Gaya ini dia punya komuniti yang terlibat dalam pendidikan seperti kumpulan sokongan ibu bapa begitu aktif di sini. Jadi begitu saya ambil kesempatan ini untuk memberikan kepada mereka sebenarnya dengan jasa mereka juga kepada pendidikan yang sentiasa memberi kerjasama. Setiap program-program kami di sini ini terusnya kita memberi mereka dalam menyambut bulan Ramadan tahun ini. 15 lokasi bazar Ramadan membabitkan 1,280 gerai jualan akan dibuka Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK sepanjang Ramadan tahun ini. Antara lokasinya lintasan Desoka, Sembulan, Tanjung Aru dan Indah Permai. Mayor Bandaraya Kota Kinabalu, Datuk Seri Dr. Sabin Samitah mengingatkan peniaga mematuhi syarat yang ditetapkan dalam permohonan lesen termasuk mendapatkan suntikan typhoid. Sampah mereka kena terutama dari segi penyediaan makanan tersebut, pembuangan sampah mestilah mengikut peraturan yang DBKK tetapkan. Kebersihan makanan mesti mengikut standard yang telah ditetapkan. Tegas beliau, peniaga yang didapati ingkar lesen perniagaan mereka akan dibatalkan serta-merta.
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah melaksanakan pelbagai teknik bagi memadam kebakaran terutama melibatkan kawasan hutan yang agak luas dan berbukit bukau. Pengarahnya Abdul Razak Muda berkata ini termasuklah teknik waterbombing menggunakan helikopter MI-17. Abdul Razak berkata antara kawasan yang sukar diakses itu termasuklah di Kota Belud, melibatkan Kampung Kimo-Kimo dengan anggaran kebakaran kawasan seluas 12 hektar dan di Kampung Pompot dengan anggaran keluasan 32 hektar di mana sebahagiannya berjaya dipadamkan. Bagi kawasan yang berbukit bukau, kami akan menggunakan teknik waterbombing melalui helikopter MI-70. Namun begitu di kawasan-kawasan lain, kami hanya menggerakkan pasukan bomba menggunakan pancutan terus melalui hos dan juga menggunakan pam galas. Mengenai perancangan pembenihan awan, Abdul Razak berkata ia masih dalam proses perbincangan dengan kerajaan negeri. Tambahnya ia akan diputuskan dalam mesyuarat jawatan kuasa pengurusan bencana negeri yang dipengerusikan Setiausaha Kerajaan Negeri dalam masa terdekat. Dalam pada itu, Abdul Razak memberitahu JBPM Sabah turut menggerakkan 1,299 anggota pasukan bomba sukarela dan bomba komuniti bagi membantu anggota bomba di kawasan berlakunya kebakaran. Beliau turut menasihatkan orang ramai khususnya para petani tidak melakukan aktiviti pembakaran terbuka buat sementara pada musim panas El Nino ini. Mangsa kebakaran di Kampung Tanjung Batu Keramat Lokbon terus mendapat perhatian pelbagai pihak yang tampil menghulurkan bantuan, antaranya syarikat swasta dan Persatuan Komuniti Bugis Sabah PKBS. Timbalan Ketua Bahagian Parti Gagasan Rakyat Sabah Gagasan Rakyat Tanjung Batu, Datuk Abdul Muiz Picho mengalu-alukan sumbangan yang diberikan itu. Jelasnya nilai insaniah sesama penduduk Tawau itu dibuktikan menerusi bantuan makanan, pakaian dan keperluan diri diagikan sejak Pusat Pemindahan Sementara PPS Dewan OKK Jantan Kampung Tanjung Batu Darat Tawau yang menempatkan mangsa kebakaran dibuka Rabu lepas. Bila mana ada mangsa-mangsa kebakaran atau mangsa banjir dan sebagainya, ada bencana lah. Di mana-mana kawasan pun apa yang paling penting, syarikat-syarikat kooperatif itu harus tampil ke depan untuk bagi sumbangan lah. Seperti apa yang kita buat pada hari ini, iaitu satu syarikat Abu Putra yang tampil ke depan untuk membagi sumbangan lah kepada mangsa-mangsa kebakaran daripada Tanjung Batu yang seramai 79 ya, ketua isi rumah. Kita merasa simpati dengan kejadian yang berlaku ya baru-baru ini dan seperti mana kita tahu kan syarikat kami memang mempunyai setiap berlaku apa-apa kejadian yang berlaku maka syarikat kami terpanggil lah untuk membantu. Majlis Penasihat Wanita Sabah MPWS berharap lebih ramai golongan wanita melibatkan diri dalam bidang penulisan. Pengurusinya Dato' Dr. Tarsiah TZ Taman berkata penulisan yang efektif dan berkesan mampu menyampaikan maklumat dengan tepat dan jelas, lebih-lebih lagi melibatkan ucapan dan hebahan media. Datuk Dr. Tarsiah menyatakan demikian selepas penutupan bengkel penulisan ucapan dan hebahan media di Kota Kinabalu yang disertai lebih 50 wanita sekitar Kota Kinabalu. Kita mahu mereka sebagai peserta memahami kepentingannya kita kalau ingin berucap dengan konteks-konteks yang terbaik. Sebab kita banyak yang mendengar ni mungkin dikasih viral yang bukan-bukan. Kita mahu konten yang kita ada itu ialah seperti efektif dan efisien lah. Dan press release pun sama juga. Datuk Tarsiah berharap bengkel berkenaan dapat menyemai minat peserta selain menjadi platform mengenal pasti kelemahan dan kekurangan dalam penulisan ucapan dan hebahan media. Bengkel sehari ini menampilkan penceramah berpengalaman dalam bidang media, Dr. Ramawati Andy yang berkongsi topik dan teknik meningkatkan kemahiran penulisan. Baik saudara, sekian dahulu paparan berita pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini berita pagi Sarawak. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka.